Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan kongsikan sejarah dunia STPM semester 1, tema 3, kemajuan dan pembangunan. Topik hari ini ialah perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-17 dan 18. Faktor-faktor perkembangan sektor pertanian Belanda pada abad ke-17 dan 18 termasuklah pertambahan penduduk, menembus guna tanah, pengenalan tanaman bergilir, kesuburan tanah, sistem penanaman deretan, sistem batas, dan kemajuan teknologi. Faktor pertambahan penduduk. Menjelang abad ke-17 dan 18, berlakunya pertambahan penduduk di Belanda. Jadi bilangan penduduk di bandar-bandar turut meningkat. Oleh itu, permintaan untuk sayur-sayuran dan hasil tenusu juga akan meningkat. Ini menyebabkan kemunculannya kawasan-kawasan pertanian di sekitar kawasan bandar untuk menampungkan keperluan penduduk. Seterusnya, faktor yang menyebabkan perkembangan sektor pertanian berlaku di Belanda ialah menebus guna tanah. Kebanyakan tanah di bawah paras laut ditebus guna untuk menjalankan aktiviti pertanian. Menjelang pertengahan kurun ke-17, sebahagian besar tanah di Zeeland ditebus guna untuk penanaman. Antara tahun 1765 hingga 1789, sebanyak 1.772 ekar tanah telah ditebus guna untuk aktiviti pertanian. Oleh itu, aktiviti menebus guna tanah menyebabkan peningkatan keluasan kawasan pertanian di Belanda. Seterusnya, pengenalan tanaman bergilir juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan pertanian berlaku di Belanda. Hal ini disebabkan kerana sistem tanah rang dimansuhkan. Sistem tanah rang di sini ialah sebagai contoh masyarakat Belanda menanamkan lobak di satu kawasan. Selepas mereka mendapatkan hasil tanaman lobak ini, jadi tanah ini akan dibakar dan dibiarkan selama beberapa tahun sebelum mereka mula menanam tanaman lain. Jadi, sistem tanah rang ini akan menyebabkan pembaziran berlaku. Oleh itu, sistem penggiliran tanaman dijalankan secara meluas di Wales pada tahun 1644. Kesuburan tanah pertanian akan dipelihara kerana sistem penggiliran tanaman ini akan menyebabkan tanah itu semakin subur. Oleh itu, hasil pengeluaran pertanian juga akan meningkat. Seterusnya, tanah di Belanda yang subur juga merupakan satu faktor menyebabkan perkembangan pertanian berlaku di Belanda. Sebahagian besar tanah di Belanda sangat subur dan petani-petani di Belanda juga berpengetahuan dalam memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, mereka akan mengamalkan teknik memelihara kesuburan tanah seperti pemugaran tanah, penggunaan baja asli seperti menggunakan najis haiwan ternakan, ataupun pembuangan rumput dan tanaman perosak. Seterusnya, sistem penanaman deretan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan pertanian di Belanda. Sistem penanaman deretan ini dipraktikkan sejak abad ke-14 dan ini memang dapat meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. Sistem batas juga merupakan satu faktor yang menyebabkan perkembangan pertanian di Belanda. Hal ini disebabkan petani-petani di Belanda membuat batas semasa melakukan pertanian, dan sistem batas ini akan mewujudkan saliran yang baik.
Sistem batas menyebabkan pengenalan sistem penanaman deretan atau jajaran. Jadi sistem batas ini agak sama seperti sistem penanaman deretan, tetapi sistem batas ini dapat mewujudkan saluran air ataupun satu ruangan yang agak besar untuk petani berjalan, seperti macam ini. Dan satu lagi faktor ialah kemajuan teknologi. Satu aktiviti tidak dapat dijalankan tanpa teknologi. Jadi tenggala dan mesin mengapi biji ring menyebabkan dorongan untuk perkembangan pertanian bagi masyarakat Belanda. Perkembangan kegiatan pertanian di Belanda pada abad ke-17 dan 18. Menjelang abad ke-17 dan 18, sektor pertanian di Belanda mengalami pertumbuhan yang pesat. Aktiviti pertanian dijalankan secara intensif, terutamanya di kawasan pedalaman Belanda. Mari kita lihat kepesertaan bidang pertanian di Belanda. Tanaman sayur-sayuran, tanaman biji ring, tanaman dagangan, peternakan, industri tenusu, penanaman buah-buahan, dan penanaman bunga. Untuk tanaman sayur-sayuran, menjelang pada abad ke-17 dan 18, masyarakat Belanda terlibat dalam penanaman berbagai jenis sayur-sayuran. Penanaman sayur-sayuran ini dijalankan secara meluas di sekitar bandar Beverwijk dan Heemskerk. Contoh tanaman adalah seperti bawang, ketumbar, kubis, jagung, lobak, dan tisil. Heemskerk dan Beverwijk. Seterusnya tanaman biji ring. Menjelang akhir abad ke-16, gandum diekspor ke kawasan lain benua Eropah. Oleh itu, tanaman biji ring ditanam secara meluas oleh petani-petani dari wilayah Zeeland. Contoh tanaman ialah seperti barley dan gandum di Zeeland. Seterusnya, tanaman dagangan ini juga ditanam untuk menampung keperluan komersil, antaranya ialah hemp, biji kol, dan madder. Hemp ini ditanam di Holland dan Utrecht. Hemp ini dapat menghasilkan tali kapas, canvas, jala, dan tali kapal. Biji kol telah ditanam di Friesland, Artois, Rhineland, Schleswig, dan Holstein. Biji kol ini dapat menghasilkan minyak, kapas, dan kapas biji kol boleh dijadikan makanan ternakan. Akhir sekali madder. Madder ini ditanam di barat daya Belanda. Akar madder ini boleh dijadikan serbuk pewarna dalam industri tekstil. Peternakan ini dijalankan secara meluas di timur Belanda. Kegiatan peternakan dijalankan secara intensif di sekitar Hertogenbosch, Liers, dan De Wijs. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan industri peternakan ialah pertambahan penduduk, peningkatan taraf hidup, dan permintaan bekalan daging. Hertogenbosch. Jadi industri tenusu, oleh sebab ada peternakan meluas di Belanda, jadi industri tenusu juga diperkembangkan.
Hasil tenusu yang agak popular ialah susu lembu, keju, dan mentega. Bagi susu lembu tenusu di ternak meluas di pinggir Belanda, dan ladang-ladang ternakan lembu terdapat di utara Amsterdam, Rotterdam, Leiden, dan Diefland. Bagi keju merupakan satu jenis makanan yang bermutu tinggi dan boleh diekspor ke seluruh Eropah. Antara negara yang mengimport keju daripada Belanda ialah Jerman dan Prancis. Mentega pula dihasilkan oleh peternak lembu di Rhineland dan Diefland. Leiden juga menjadi satu pusat pengeluaran mentega. Seterusnya, penanaman buah-buahan. Penanaman buah-buahan dijalankan secara intensif di sekitar Alzmer dan Boskop. Alzmer terkenal dengan penanaman strawberry. Di Malaysia tak ada strawberry, kecuali di Cameron Highland ataupun Genting Highland. Buah-buahan Belanda diekspor ke seluruh Eropah. Alzmer, Boskop. Dan satu lagi tanaman ialah bunga. Bunga tulip dan bunga hop ditanam secara meluas pada abad ke-17. Bunga tulip ini mendapatkan permintaan yang meningkat kerana dapat digunakan untuk menghasilkan kertas. Bunga hop pula ditanam secara meluas sepanjang Sungai Maas. Kesimpulannya, ekonomi pertanian di Belanda telah menggalakkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan seterusnya industri perkapalan. Perkembangan revolusi pertanian di Belanda juga telah mengakibatkan perubahan kemajuan dalam teknologi peralatan pertanian di Belanda.